Assalamualaikum kepada Puan Nukosia binti Alinar. Okay, nama saya Amirul Hazim bin Azmi. Nombor kad matrik 10 DPM 18F2032. Saya bersama dengan rakan-rakan yang lain iaitu Puan Rasi, Nur Nadira Akila dan juga Siti Mariam akan membentangkan mengenai bab 7 iaitu Compensation and Reward Management dan juga bab 8 iaitu Industrial Relation and Trade Union. Okay, untuk chapter 7, saya akan menerangkan mengenai definisi pengurusan pampasan. Okay, pengurusan pampasan diuruskan oleh pengurus sumber manusia dalam merancang dan mentadbir segala nilai kewangan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai pertukaran pekerjaan mereka. Ini termasuk gaji mereka, begitu juga dengan faedah, bonus dan ganjaran. Pakej pampasan adalah faktor utama dalam keputusan pekerja untuk bersama atau kekal dengan majikan. Jadi, strategi dan perancangan pampasan memainkan peranan yang amat penting dalam organisasi yang fokus untuk menarik dan mengekalkan pekerja. Setiap pampasan yang diberikan oleh pekerja adalah berlainan antara pekerja yang lain disebabkan oleh faktor prestasi kerja masing-masing. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai jenis faedah berkanun ataupun statutory benefit yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja bawahannya. Okay, yang pertama adalah akta pampasan. Di bawah akta ini, majikan perlu memberi perlindungan dan pembayaran jaminan masa lalu bagi pekerja yang layak mendapat cuti bersalin tidak kurang dari 60 hari secara berterusan dan menerima allowance bersalin dari majikan dalam tempoh tersebut. Contohnya seperti seorang wanita hamil tidak berhak mengambil allowance bersalin lebih awal daripada 30 hari sebelum kelahiran atau selepas kelahiran. Okey, yang kedua ialah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, akta ini dikuatkuasakan sebagai tindakan tambahan kepada Akta Mesin 1967 yang hanya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam industri pembinaan, pelombongan dan penggalian dan pembuatan. Okey, antara tujuan tindakan ini adalah seperti berikut. Okey, yang pertama adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Seterusnya adalah untuk melindungi orang di tempat kerja dan juga bagi mereka yang bekerja dari risiko keselamatan atau kesihatan yang timbul dari aktiviti yang dijalankan. Okey, poin yang ketiga adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun PEKSO. Okey, ini adalah untuk memberi pekerja pampasan dan faedah kewangan jika mereka terlibat dalam kemalangan di tempat kerja, dijangkiti penyakit sewaktu bekerja atau menjadi lumpuh semasa bekerja. Ini juga ditujukan untuk memberi faedah kepada pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja, penyakit yang berpanjangan atau kehilangan upaya. Seterusnya adalah setiap majikan dikehendaki mendaftar dengan perkeso dan caruman dibayar setiap bulan bagi setiap pekerja yang berpendapatan kurang dari RM3,000 sebulan. Okey, yang terakhir adalah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Kurungan Pindaan 1991 iaitu KWSP. Okey, KWSP adalah skim simpanan pekerja yang diperoleh melalui sumbangan wajib majikan dan pekerja untuk memastikan pekerja mempunyai simpanan yang mencukupi semasa bersara. Mana-mana pekerja yang diambil pekerja dengan menandatangani kontrak perkhidmatan berhak mendapat perlindungan di bawah akta ini. KWSP ditubuhkan sebagai sistem simpanan wajib bagi setiap pekerja agar mereka tidak miskin dan bergantung pada negara setelah mereka bersara dari tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Siti Mariam Betak 2. Nombor matrik saya 10 DPM 18F2027. Hari ini saya akan menerangkan non-statutory benefit. Non-statutory benefit ini adalah faedah yang tidak berkanun dan tidak tersenara dalam undang-undang. Okay, yang pertama adalah type of payment. Iaitu time of payment. Type of payment adalah faedah yang ditawarkan oleh syarikat membolehkan pekerja mengambil cuti dan masa menerima pampasan. Okey, contoh kerajaan
contoh bagi sektor kerajaan, contoh untuk menunaikan umrah diberikan selama 40 hari sekali dalam perkhidmatan, manakala swasta diberikan 20 hari. Contoh yang kedua, contoh studi bagi sektor kerajaan mengikut surat tawaran belajar dan peringkat pengajian masing-masing serta gaji dibayar penuh dan diberikan allowance lain. Manakala swasta ditanggung tapi gaji dibayar separuh. Allowance adalah sejumlah duit yang diberikan atau diperuntukkan biasanya pada selang waktu yang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Seterusnya, contohnya allowance pengangkutan yang boleh dituntut allowance pergi dan balik. Contoh yang kedua, polis dan bobo dapat allowance baju dan kasut. Seterusnya, additional fee assistance adalah bantuan membayar yuran pengajian bagi pekerja. Contohnya, Yayasan Samdabi memberi bantuan bayaran yuran pengajian bagi pekerja Samdabi untuk menyambung belajar mengikut peringkat pengajian dan akan terikat dengan kontrak dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okay, seterusnya retirement benefit, iaitu adalah pendapatan tetap lepas bersara. Contohnya boleh mengeluarkan KWSP secara menyeluruh, mendapatkan bayaran daripada cuti tahunan sebanyak 150 hari bagi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nona Direktur binti Ahmad Sobri, nombor matrik 10 DPM 18F2088. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan chapter 8 untuk soalan 1, definition industrial relation. Maksudnya adalah hubungan industri merujuk kepada hubungan antara majikan dengan pekerja. Ia adalah jenis hubungan melibatkan pekerja dalam sesebuah kesatuan. Majikan mewakili pengurusan dan pekerja mewakili kesatuan sekerja. Terdapat pihak ketiga yang terlibat, iaitu pemerintah, yang bertindak melindungi kepentingan pekerja dengan membuat berbagai perundangan. Hubungan industri bukan sahaja mengurus soal konflik antara majikan dengan pekerja, malah ia juga melibatkan mengurus sebarang perubahan yang dibuat oleh majikan seperti penyebaran produk, sempadan penjualan, ganti rugi, teknik-teknik pengurusan dan sebagainya. Hubungan industri adalah sangat penting dalam perhubungan antara pekerja dengan majikan. Ini kerana kedua-dua pihak adalah saling memerlukan dengan kesatuan sekerja dijadikan sebagai medium orang perantaraan dalam menyelesaikan sebarang isu yang dibangkitkan oleh pekerja. Majikan melalui kesatuan sekerja dengan meneruti terma dan syarat di dalam Akta Kesatuan Sekerja perlu bersama merancang dan meneliti setiap isu yang diketengahkan. Sehubungan itu, hubungan industri adalah sangat penting dalam meningkatkan keharmonian antara pekerja dan majikan bagi mendapat manfaat kedua belah pihak. Selamat sejahtera Puan Narkosia, saya Puwarasi Anbalagan, nama matrik kad saya ialah 10 DPN 18F 2050. Hari ini saya nak terangkan tentang bab 8. Okey, soalan yang saya pilih adalah soalan 2, iaitu list the term and condition should be included in collective agreement. Ada 5 term and condition. Yang pertama ialah inform the content of collective agreement to join trade union and employer. Kedua ialah implement of agreement. Ketiga ialah interpretation of content and solve complaint. Keempat pula monitoring activity related to the agreement. Last kali adalah provide for such other matter as may be agreed between the other parties. Seterusnya adalah soalan ketiga, iaitu right type of action can be taken by third party in order to reduce dispute among employer and employees.
Yang pertama adalah mediation, iaitu pengantaran. Ini adalah proses di mana pihak ketiga akan membantu untuk menyediakan pihak dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan cara atau teknik komunikasi dan negotiation untuk menyelesaikan. Ia ini juga pengantaran akan memudahkan perbincangan antara majikan dengan pekerja dan juga menghadapi masalah serta cari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, Jabatan Tenaga Kerja Peninsula Malaysia akan mengadakan penembuhan untuk memberi beberapa bimbingan atau cadangan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan majikan. Sekiranya pengantaran tidak dapat menyelesaikan konflik ini, ia akan dirujuk ke Mahkamah Buruh Malaysia untuk bertimbang taraf. Yang kedua adalah fact finding. Bermaksud ini mencari fakta membolehkan Menteri Sumber Manusia melantik sebuah jawatan kuasa penyiasatan atau sebuah lembaga siasatan di mana terdapat perdagangan. Sebagai contohnya, pihak lain yang tidak akan datang mengenai bahagian penting dari perundingan antara sebilang maklumat. Ini adalah sesuatu yang sukar kerana jika anda tidak betul, pihak lain jelas tidak bersetuju untuk menggunakan mencari fakta. Yang ketiga adalah arbitration. Ini bermaksud proses formal oleh pihak yang bersengketa untuk mendapat penyelesaian perselisihan sebelum membawanya ke keadilan di tempat tersebut. Masalah atau pertikaian termasuklah dalam bisnes, perdagangan internasional, insurans, security dan teknologi untuk hubungan buruh dan juga pekerjaan lingkungan dan juga masyarakat sosial. Sebagai contoh, pada tahun 2018, kes yang berlaku antara Kesatuan Sekerja Bank Sabah dan Persatuan Bank Perdagangan Sabah dari Perikatan Industri Antara Perdagangan Bank Sabah dan Parti Kesatuan dan Persatuan Bank Perdagangan Sabah mengenai perjanjian kolektif. Ini adalah arbitration untuk contoh. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Untuk soalan yang keempat, soalannya adalah 5 advantage of joining a trade union. Yang pertama, Persatuan Sekerja dapat melindungi kepentingan ekonomi pekerja dengan memastikan bahawa gaji yang dibayar kepada pekerja adalah berpatutan bagi mereka untuk meningkatkan ekonomi pekerja dan memperoleh gaji, bonus, allowance dan jabatan yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, Kesatuan Sekerja juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk wang tunai semasa mereka sakit atau pemerhentian pekerjaan yang mengambil bahagian dalam kes-kes tertentu. Untuk yang ketiga, Kesatuan Sekerja juga dapat memberi pekerja untuk bekerja dengan membenarkan pekerja bercakap dengan satu suara kepada majikan mereka, dan Kesatuan Sekerja membantu pekerja mendapatkan tawaran yang lebih baik semasa bekerja. Untuk yang keempat pula, masa dapat dijematkan dalam perundingan gaji ketika berurusan dengan Kesatuan Sekerja berbanding dengan berurusan dengan individu. Ia melibatkan penyelia dan juga pengurus di mana ia membantu untuk mempromosikan skim saraan yang adil untuk mencegah ketidaksamaan dan kebencian oleh pekerja. Kelebihan yang terakhir ialah perubahan dalam amalan kerja dan penempatan semula pekerja yang diperlukan dapat dilakukan dengan lebih mudah jika dilaksanakan dengan kerjasama dengan Kesatuan Sekerja. Sekiranya pengurangan pekerja tidak dapat dielakkan, kerjasama Kesatuan Pekerja dapat memperoleh papasan yang adil bagi mereka yang terjejas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.